dalam tingkatan 2 dan 3 So semalam kita sudah habiskan tingkatan 2 punya. Kejap ada kawan masuk. Okay, sorry. Okay. So semalam kita sudah habiskan tajuk 7, 10 dalam tingkatan 2 dan tajuk 8 tingkatan 3 lah. Tapi tajuk 8 tingkatan 3 itu dalam tajuk ini kita bukan lukis. Kita akan tulis persamaan ataupun nama kepada locus itu. Okay, so kita sambung lagi tentang tajuk 9 tingkatan 3 garis lurus. Okay, apa yang kamu ingat? Janganlah semua orang diam, satu dua bukalah mic, sunyi je tu. Okay, apa yang kamu tahu tentang garis lurus? Ada lah. Apa? Tajuk garis lurus. Apa-apa yang kamu masih boleh ada dalam ingatan kamu? Apa dia? Persamaan ke? Rumus ke? Halo, halo. Apa dia? Langsung tak ingat. Persamaan garis lurus ingat? Y Y sama dengan MX tambah C. Okey, inilah kita namakan sebagai persamaan garis lurus. Ataupun kita kata inilah nama saintifik untuk garis lurus. Contoh maksud saya kalau sekarang cikgu ada satu garis. Cikgu ada satu garis. Cikgu buat sini A, sini B. Memang kita boleh kata cikgu ini garis lurus AB. Tapi ini bukan nama saintifik dia. Sebab bila saya tutup gambar raja ini ataupun cikgu padang gambar raja ini, cikgu tanya macam mana garis lurus AB? Sudah tak tahulah. Nanti ada orang lukis macam ini. Ada orang lukis macam ini. Macam-macam sudah keluar. Tapi kalau sekarang cikgu bagi persamaan garis lurus. Cikgu bagi persamaan garis lurus. Okey, katakan Y sama dengan 3S tambah 1. Nanti semua orang erti lukis. Kalau di sini mesti inilah bentuk dia, kalau inilah mesti pasi Y dia, inilah mesti pasi S, nombor ini berapa, semua orang sudah tahu. Tapi kalau macam tadi cikgu kata garis lurus AB, tanpa rujuk kepada gambar raja yang sedia ada, kita tidak tahu apa bentuk AB. Itu namanya persamaan garis lurus. Seolah-olahnya kita kata inilah nama saintifik untuk garis lurus ya. Semua orang bila nampak nama saintifik ini dia boleh lukis keluarlah. Tanpa tengok gambar raja sebelum ini dia pun tahu okey inilah bentuk garis dia. Okay? Sama macam semalam kan kamu nampak cikgu masukkan persamaan garis lurus ke dalam Desmos itu yang software itu. Cikgu masuk saja. Kalau saya masuk persamaan, software itu akan terus bagi tahulah, okey? Dia terus akan bagi tahu, okey inilah garis dia naik ke atas, kemudian dia lalu tempat ini, lalu tempat ini Okay. Apa lagi kamu tahu tentang persamaan garis lurus? Ada lagi? Persamaan garis lurus ada berapa bentuk? Ini saja. 3. 3. Okey, apa lagi bentuk yang ada? Bentuk arm. Curi tengok nota cikgu ya. Yang dalam kamu punya tingkatan 3 belajar ke? Saya tengok, saya ambil daripada buku rujukan Form 3. Ada nak benda ni? AS tambah BY sama dengan C. Tak ada. Kenapa saya baca buku rujukan memang ada benda macam ni? S per A tambah Y per B sama dengan 1. Tak ada juga. Memang tak ada dalam ingatan kamu. Yang pertama ada ke tak ada? Yang pertama tu ada. Pertama itu ada. Kedua, ketiga bukan tak ingat, tapi macam langsung tak ada dalam ingatan kamu. Ada. Ada rasanya. Okey Nadi, perempuan kamu datang dari kelas mana? S1. 3A1. Tadi lelaki tu datang dari kelas mana? S1.
Ya, cikgu, bukan, cikgu tanya kamu phone 3. Phone 3, sorry. 3A2. 3A2. Perempuan 3A1. Ah, Mungkin ada cikgu ajar, ada cikgu tak ajar kot. Tak, saya lupa lah teacher. You pun tak ingat. Tak ingat. Yang ingat saya yang pertama tu. Yang pertama je, 2, 3 langsung tak ada dalam ingatan kamu. Okey, tak apa, cikgu terangkan. Tapi cikgu pun tak pastikan cikgu kamu ajar ke tak mengajar sebab semua ini cikgu cari buku rujukan tingkatan 3. Saya nampak benda itu ada, saya tulis keluar lah. Okay? Sebab benda ini masih digunakan. So, cikgu tulis keluar lah, tak apalah ya. Kalau kamu tak ingat, cikgu terang sekali lagi. So, pertama ingat aja ya, tak apa. Memang pertama itu yang paling popular. Ingat nama bentuk dia tak? Ini panggil bentuk apa? Dia ada satu nama khas. Tak tahu. Okay. dah lupa teacher. Saya lupa, tak apa So untuk persamaan garis lurus, dia sebenarnya boleh tulis dalam banyak bentuk. Okay? Sebenarnya bukan 3 bentuk ini lagi. 3 bentuk ini saja. Dia boleh tulis dalam macam-macam. Hanya 3 inilah lebih berguna lah khasnya yang pertama. Itu sebenarnya awak ingat yang pertama itu saja. Okay, pertama itu kita panggil dia sebagai bentuk kecerunan. Okay, dulu cikgu panggil dia kepada bentuk kecerunan. Tapi saya tengok dalam sukatan kamu tingkatan 3, kamu panggil dia bentuk kecerunan pingdasan. Saya pun tak pasti istilah baru ke ataupun apa. Tapi dulu dia lebih dikenal sebagai bentuk kecerunan. Okay. Tapi sekarang dia panggil dia sebagai bentuk kecerunan pingdasan. Sebenarnya tak apalah. Okay. Kalau tak ingat nama bentuk ini pun tak apa. Tapi cikgu beritahulah kenapa dia dipanggil bentuk kecerunan. Sebab antara banyak-banyak ini yang paling senang kita baca kecerunan dia. Ya, itu sebabnya kita panggil dia bentuk kecerunan. Sebab bentuk ini boleh baca kecerunan dengan cepat. Okey, tapi sekarang sudah panggil dia sebagai bentuk kecerunan dan pingdasan. Kenapa panggil dia pingdasan? Sebab di sini kita boleh baca ini adalah pingdasan apa? Ingat lagi tak? Y. Y. Okay, ini ialah pingdasan Y. Okay, so 2 bentuk lagi kamu tak ingat deh. Okay, 2 bentuk ini, bentuk kedua ini kita panggil dia sebagai bentuk am. Okay. Dulu dalam sukatan lama bentukan ialah AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Tapi saya tengok dalam buku rujukan tu, dia tukar dia jadi sama dengan C. Tak ada apalah, dia pindah itu ke kanan saja. Okay. Bentuk am ini kita tidak boleh dapatlah kecerunan ke pingdasan dengan senang. So bentuk am ini kita memang tidak mampulah nak dapat apa-apa maklumat dengan cepat. So tak ada apa cikgu nak cakap dengan dia. Okey, bentuk yang ketiga ini nama dia ialah bentuk pingdasan. Kenapa panggil dia bentuk pingdasan? Sebab dia boleh baca pingdasan dengan cepat. Okey. Kita ada satu A, satu ialah B. Senang aja. A di bawah X kan? So A itu ialah pingdasan X. Ini ialah pingdasan X. Yang ini di bawah Y. So dia ialah pingdasan Y. Maksudnya kalau cikgu tulis persamaan dalam bentuk S per A tambah Y per B sama dengan 1, bentuk pingdasan ini, cikgu boleh baca pingdasan dengan cepat. Okay. Kita cuba pergi tengok Desmox kita Sekejap ya. Mana Desmox cikgu semalam? Oh, dalam ni. Okay. Contohnya tadi kita kan bentuk kecerunan. Okay. Y sama dengan, okay, nak berapa X?
Sesuka hati kamu. 5. Okey, 5S. Nak tambahkan nak tolak? Tolak. Okey, tolak. Berapa? 3. 3. So, ini adalah bentuk keturunan. Y sama dengan 5S tolak 3. Di mana kita tahu M ialah keturunan. Negatif 3 ialah pindasan Y. Cuba tengok graf kamu. Betul tak? Dia potong di pasi Y itu negatif 3. Nampak cikgu sudah bagi titik itu keluar. Okey? Okay, ini negatif. Okay. Sekarang cuba cari keturunan dia. Kamu pakai kalkulator kira kejap sebab cikgu tak boleh tulis di sini. Negatif pindasan Y bagi pindasan X. Maksudnya negatif pindasan Y negatif 3. Pindasan X 0.6. Boleh tak kamu dapat 5? Dapat. Okay. Dapat. Okay. So di sini bentuk keturunan pindasan ini kamu boleh dapat keturunan dan pindasan dengan cepat. Okey, sekarang kita tengok bentuk pindasan. Okey, X per nak pindasan X berapa? Sekali nombor apa? 7. 7. Okey, 7 tambah Y per berapa? 2. Jangan 2. Okey, 2. Okey. Sama dengan 1. Sebelum cikgu tekan 1 So nanti kamu akan tengok garis ini mesti potong pasi potong pasi S di 7, potong pasi Y di 2. Betul tak? Potong pasi S di 7. Potong pasi Y di 2. Boleh? Nah, itu sebabnya kita panggil bentuk ini ialah bentuk pindasan. Sebab dia boleh baca pindasan X dan pindasan Y dengan cepat. Tengok saja tahu. Tak payah buat pengiraan. Boleh? Kamu Boleh. Sekejap Okay, sorry. Hujan, kena pergi ambil baju dulu. Okay, sampai sini okay? Okay, So, balik kepada kita punya ini So, itu dia persamaan garis lurus ada 3 bentuk lah So, memang paling popular ialah yang kamu ingat inilah iaitu Y sama dengan MX tambah C. Bentuk arm kita sangat jarang gunakan. Okay? Bentuk pindasan sekali-sekala ajalah. Tapi sebenarnya kalau kamu rupa 2 dan 3 hanya ingat pertama dia tak akan keluar apa-apa. Paling banyak awak kena ambil masa sikit untuk cari. Contohnya kalau cikgu bagi, kalau cikgu bagi X per 7 tambah Y per 2 sama dengan 1. Soalan tadi kan? Di mana di sini kamu boleh baca, cikgu, pindasan X dia 7, pindasan Y dia 2. Kamu boleh baca dengan cepat. Okay? Tapi kalau kamu kata, cikgu, saya tak ingatlah bentuk ini, saya tak pernah belajar. Saya tahu saja Y sama dengan MS tambah C. So, kamu pun buat. Okay? Cikgu buat cepat. Lain kali cikgu akan terangkan ini. Kita akan macam ini. Cikgu pindah. Lepas tu cikgu buat benda macam ini. Sebab cikgu tak ingat bentuk pindasan. Cikgu hanya ingat bentuk keturunan. So cikgu tulis macam ini. Daripada saya tulis macam bentuk pindasan, cikgu tulis macam ini. Dari segi jawapan tak salah. Kamu tulis atas betul, tulis bawah pun betul. Okey je. Kecuali soalan ini ada detakan. Mesti tulis jawapan dalam bentuk pindasan. Kalau dia tak tulis sebenarnya tak kisahlah. Awak pakai atas pun boleh, pakai bentuk pindasan pun boleh, pakai bentuk keturunan pun boleh. Kamu nak ubah-ubah jadi bentuk am pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, itu berkaitan dengan persamaan garis lurus. 3 bentuk yang ada. Ada apa nak tanya tentang ini? Ada. Okay. So,
Selepas kita tengok yang apa kamu belajar dalam tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okay. Tingkatan 2 dan tingkatan 3. So sekarang cikgu kumpulkan semua benda ini. So jadi berapa benda yang awak kena tengok balik iaitu istilah. Okay. Persamaan garis lurus. Macam cikgu kata lah persamaan garis lurus macam nama saintifik dia. Bila cikgu bagi saja persamaan garis lurus, semua orang boleh tahu itu dia sepatutnya lalu mana semua boleh tahu punya. Kalau setakat cikgu kata garis lurus CD, itu tak boleh. Kalau cikgu kata garis lurus CD, memang ini garis lurus, tapi ini kita tak panggil persamaan. Sebab bila setakat cakap garis lurus CD, C di mana cikgu? D di mana? Tak tahu pun. Nanti graf itu naik ke, graf itu turun ke, tak tahu. Tak macam tadi kan kalau cikgu bagi Y sama dengan 5S tolak 3. Orang terus tahu, okey, dia nanti lalu negatif 3, dia lalu 0.6, dia punya kecerunan ialah 5. Okey, tahu punya. Tapi kalau setakat sebut macam ini, tak tahu. So itu pentingnya persamaan garis lurus, nama saintifik dia. Dan kita banyak gunakan dalam tajuk ini lepas tu, kamu kena tahulah macam mana cari kecerunan. Ada dua yang penting, satu ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Satu ialah negatif pindasan Y bagi pindasan X. Lepas tu kamu kena faham, kalau M lebih besar daripada kosong, graf macam ini, naik ke atas. Kalau M lebih kecil daripada kosong, negatif, dia turun ke bawah. Kalau M sama dengan kosong, ufuk. Kalau tak tertarif, saya ingat cikgu, tegak. Lepas tu kamu kena tahu apa maksudnya pindasan X. Apa maksudnya pindasan Y. Okay, so pindasan X tempat graf memintas pasi X, pindasan Y tempat graf memintas pasi Y. Lepas tu titik koordinat. So kamu kena faham untuk satu garis lurus, okay, dia sebenarnya ada banyak titik koordinat. Okay, mungkin kita pergi tengok Desmos tadi Okay, katakan inilah garis kamu tadi. So untuk garis ini dia sebenarnya ada banyak titik. Dia ada banyak titik. Semua titik-titik di sepanjang garis ini, di sepanjang garis ini kita boleh namakan titik koordinat dia. Contohnya di sini ialah berapa ni? 6.5 termasuklah tempat-tempat lain yang susah sikit nak bacanya. Semua itu ialah titik koordinat. Tapi untuk satu garis lurus dia hanya ada satu pindasan X. Contohnya ini 7. Dan dia juga hanya ada satu pindasan Y sahaja, iaitu 2 untuk garis ini. Dia tak mungkin ada satu garis lurus, dia ada 2 pindasan X ataupun dia ada 2 pindasan Y. Boleh So cikgu nak tanya sekarang, kalau cikgu kata, ini, alamak, padat. Katakan garis ini melalui satu titik, 1, 2. Soalan saya, apakah pindasan X dia? 1. Betul ke? Pindasan X ialah tempat graf potong pasi X. Adakah 1, 2 ialah tempat dia potong pasi X? Koordinat 1, 2 maksudnya sini 1, sini 2. Ini garis dia, ini tempat dia. So, adakah 1 merupakan pindasan X? Bukan kan? Boleh Pindasan Y? 2 ke? Tak. Boleh So kalau cikgu setakat bagi satu titik macam ini, kamu tak boleh kata cikgu pindasan S dia 1, pindasan Y dia 2. Kamu tak boleh kata macam ini. Kamu hanya boleh kata bila S sama dengan 1, Y sama dengan 2. Maksudnya awak boleh bagi satu pasangan koordinat saja. X1, Y2. Tapi tak boleh terus gantikan, cikgu inilah pindasan S, inilah pindasan Y. Tak boleh. Kecuali
Titik yang dibagi ialah 02. Okey, cikgu tanya kamu. Titik 02 di mana dia potong pasi X ke dia potong pasi Y 02. Cuba bayangkan. Ini graf kamu. Katakan ini 2. Ini 2. 02 di mana? Di tepi itu ke di bawah itu? Titik 02 di mana? Di tepi ini ke di bawah ini? Yang mana satu yang 02? Tepi. Tepi ini baru kita panggil dia sebagai 02. So kalau macam ini, boleh tak cikgu kata bila cikgu nampak 02, cikgu kata pindasan Y dia ialah 2? Boleh. Boleh. Tak boleh tak saya cikgu kata pindasan X dia ialah 2? Tak. Tak boleh Ataupun cikgu cakap pindasan S dia ialah 0? Tak. Tak boleh So kalau titik macam ini 02, kita sebenarnya boleh kata pindasan Y dia ialah 2. Ada 2 kita boleh kata. Satu ialah kita kata pindasan Y dia 2. Pindasan Y dia 2. Satu lagi yang kita boleh kata ialah bila S sama dengan 0, Y sama dengan 2. Kita sebut dalam pasangan. Macam tadi. Okey Okey, sekarang kita tengok pula satu lagi. Aku tulis ini 20. Tahu tak apakah pindasan X kamu? Boleh ke cikgu cakap pindasan X kamu ialah 2? Cuba fikirkan, mana letaknya 20? Di tepi ini ke di bawah ini? Bawah. Bawah. Inilah tempat 20 kan? Inilah garis dia. So, boleh ke cikgu cakap pindasan S ialah 2? Boleh. Boleh. Boleh ke cikgu cakap pindasan Y saya ialah 2? Tak. Tak. Ataupun cikgu cakap pindasan Y saya 0? Tak. Tak. Okay. So, apa yang kita boleh dapat kesimpulan ialah bila koordinat Y kita 0, yang tulis di sini ialah pindasan S. So, kalau cikgu bagi titik 20 macam ini, ada 2 benda kamu boleh cakap lah. Satu ialah kamu boleh cakap, okay, cikgu, pindasan X dia ialah 2. Satu lagi kamu boleh kata bila S sama dengan 2, Y sama dengan 0. Ada 2 boleh cakap lah. Okey, sekarang cikgu nak bagi kamu tengok satu lagi. Okay. Ini semua cikgu nak terangkan perbezaan dan persamaan di antara pindasan dengan koordinat. Okey, kalau cikgu kata ada satu garis cikgu tak lukis dulu, cikgu cuma cakap aja. Ada satu garis, dia mempunyai pindasan X dia 4, pindasan Y dia 3. Okey, soalan saya, adakah garis ini melalui ataupun mempunyai, tapi istilah yang betul ialah melalui melalui titik 4, 3. Ada satu garis, pindasan S dia ialah 4, pindasan Y ialah 3. So, adakah garis ini melalui titik 4, 3? Kamu rasa? Tak melalui. Tak melalui So, cikgu nak cakap di sini, kamu jangan tengok, oh cikgu, S4, Y3. So, S4, Y3. So, cikgu, ini satu titik, 4, 3. Yang kamu perlu tengok ialah pindasan S kamu 4.
Pintasan Y kamu ialah 3. So dia sebenarnya bukan 1 titik tapi 2 titik. Kalau kamu lihat dalam gambar raja, ini maksudnya pintasan dia potong di 4. Kemudian dia potong pasi Y di 3. So ini garis dia. Garis dia mempunyai pintasan S4, pintasan Y3. Kalau titik 43, titik 43 di sini. Ini titik 43. Ada kaitan dengan garis kita kan? Boleh So, cikgu nak beritahu kamu di sini pintasan S tak sama dengan koordinat X. Pintasan Y tak sama dengan koordinat Y. Kamu jangan terus samakan dia saja. Selalu berlaku macam ada 2 kemungkinan lah. Satu macam ini. Cikgu bagi pintasan S, cikgu bagi pintasan Y. Awak nak koordinat. Awak perlu 1 titik. Senang aja kamu cakap. Cikgu titik dia 4,3. Tapi kalau kamu tengok betul-betul, titik dia bukan 4,3. Tapi kalau kamu nak kata titik dia ialah 40, betul. Titik dia ialah 03, betul. Tapi tidak untuk 43. Okay, itu dia. Dan satu lagi ialah arah terbalik pula. Orang bagi 1 titik kepada kita. 4,3. Lepas tu jangan pula bila orang bagi 1 titik kepada kita terus kamu kata, cikgu, pintasan S dia 4, pintasan Y dia 3. Bukan. Yang kita boleh cakap ialah koordinat X dia 4, koordinat Y dia 3. So koordinat tak sama dengan pintasan, pintasan tak sama dengan koordinat. Jangan campur adukkan Okey. Hanya di situ tadi macam cikgu terangkan kepada kamu. Kalau sekarang cikgu bagi koordinat yang ada kosong punya. 0, 3, 5, 0. Kalau cikgu bagi titik koordinat, di dalam dia ada nombor kosong punya, dia sebenarnya bagi maklumat pintasan. Tapi salah satu. Contohnya kalau 03, yang dia bagi ini sebenarnya ialah pintasan Y. Okay, macam contohnya sini. 03, pintasan Y dia 3. Kalau dia punya kosong di koordinat Y dia, maka kita boleh kata pintasan X dia 5. Tapi kalau sekarang cikgu bagi nombor 3, 5. Sorry lah kita tak ada maklumat berkaitan dengan pintasan. Kita hanya ada maklumat berkaitan dengan koordinat. Boleh? Beza antara pintasan dan koordinat. Sebab itu satu lagi selalu berlaku dalam exam, kamu campur adukkan semua. Jadi S pakai saja, tak kisah itu pintasan S ke itu koordinat S. Sebab bagi kamu benda itu sama. Tak sama sebenarnya. Boleh Itu istilah kamu kena faham. Sebab nanti kita akan tengoklah soalan berkaitan ni. Cari persamaan garis lurus, cari kecerunan, cari pintasan Y, cari pintasan S, cari titik koordinat A. Selalu berlaku kepada abang kakak kamu, mereka terfaham dengan cikgu. Cikgu kata cari kecerunan, dia pergi cari pintasan Y. Cikgu kata tolong cari persamaan garis lurus, dia pergi cari pintasan S. Sebab dia tak tahu yang mana satu ialah mana satu. So kamu kena bezakan istilah ini Okey. So ini yang tadi cikgu terangkan. Tadi yang cikgu terangkan 3 bentuk persamaan garis lurus. Bentuk am, bentuk am paling ada apa yang kita nak cakap Bentuk kedua yang awak biasa, bentuk kecerunan pindasan, yang di mana awak nampaklah Y, bentuk pindasan yang kamu nampak sini mesti Y sama dengan. Kalau sekarang yang tulis ialah 2Y sama dengan 5S tolak 1, ini bukan bentuk pindasan. Bentuk pindasan sebelah sini mesti hanya Y sama dengan. Kalau masih ada nombor, contohnya 2Y, kita tak panggil dia sebagai bentuk kecerunan pindasan. Nak panggil dia bentuk kecerunan pindasan, kamu kena bahagi 2 lah. 5/2S tolak 1/2. Boleh? Sebab macam cikgu kata, dia dipanggil sebagai bentuk kecerunan pindasan sebab dia senang baca nilai kecerunan dan nilai pindasan Y dia. Okay, lepas tu yang ketiga, kamu tak berapa ingat tapi kalau boleh, ini berguna juga iaitu bentuk pindasan. Yang di bawah X itu ialah pindasan S, yang di bawah Y itu ialah pindasan Y. Dan kamu berhati-hati sini mesti tambah, sini mesti sama dengan 1. Kalau cikgu tulis S/2
tambah, bukan tambah. Itu dulu. Tolak Y per 3 sama dengan 1. Boleh ke cikgu cakap? Cikgu pindasan S dia 2, pindasan Y dia 3. Boleh tak? Boleh ke cikgu cakap macam ni? Pindasan S, saya bacalah apa yang di bawah S. Pindasan Y, saya baca apa yang di bawah Y. So, cikgu kata pindasan S2, pindasan Y3. Boleh ke tak boleh? Tak. Ha? Sorry. Boleh ke tak boleh? Tak dengar. Tak. Tak. Kenapa tak? Oh, ada. Apa tak? Apa beza dia dengan bentuk pindasan kita? Simbol. Apa beza dia? Simbol tambah Sini tolak. sepatutnya, sorry. Sini sepatutnya ialah tambah. So, kecuali kamu boleh ubah dia jadi tambah, baru kamu boleh baca. So, kalau siapa nak ubah, sebenarnya dia boleh ubah. S per 2 tambah Y bahagi negatif 3. Kalau saya ringkaskan, saya tak apa atas kan? Maka saya boleh katalah, cikgu pindasan S per 2, pindasan Y dia negatif 3. Pindasan Y dia negatif 3. Okay. Kalau dia masih dalam tolak, saya tak boleh baca. Itu dia. Okey. Lepas tu, cikgu buat lagi satu nota. Mana pergi? Kejap, muka surat ke berapa? Mana dia pergi? Oh ya, sini. Sorry, tak boleh besar. Ini ya. So, cikgu ringkaskan untuk kamu. Cikgu ringkaskan untuk kamu. Cara-cara kita nak dapat kecerunan pindasan Y, pindasan S dan persamaan garis lurus. Sebenarnya ada belajar dalam sukatan tingkatan 4 dan tingkatan 2 dan 3. So kita mula dengan kecerunan dulu. Okay. So ini cikgu sudah terangkan. Kalau bagi 2 titik macam mana gunakan rumus. Lepas tu kalau bagi pindasan Y dan S macam mana cari. Semalam sudah terangkan. Boleh? Okey, kita pergi yang ketiga. Kalau kamu diberi persamaan. So, kalau cikgu bagi bentuk kecerunan, kalau contohnya tadi Y sama dengan 5S tolak 3. Berapa kecerunan dia? Macam mana nak buat? 5. Belajar lah kan? Kita baca lah saja M dia. So, kecerunan dia 5. Okey. Kalau sekarang cikgu bagi bentuk pindasan. S per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. So macam mana saya nak dapat kecerunan dia? Bentuk pindasan kita boleh baca apa dengan cepat? Pindasan S dengan Y. S dan pindasan Y kan? So kita tahu cikgu pindasan Y dia ialah 3. Pindasan S dia ialah 2. So jawapan dia negatif 3 per 2. Okay. Tapi mungkin kamu kata, cikgu, kami semua tak ingatlah bentuk pindasan, kami ingat bentuk kecerunan saja. Maka tak ada masalah. Okay. Persamaan ini ya, cikgu cari luangan tulis dulu. Okay. S per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Satu cara ialah kita gunakan kecerunan sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan S. Itulah dapat kecerunan dia. Tapi kamu kata, cikgu saya tak ingatlah bentuk pindasan, saya ingat Y sama MS tambah C. Pun tak ada masalah. Maka apa yang awak buat ialah awak ubahlah kepada bentuk kecerunan yang awak biasa. Bentuk kecerunan maksudnya awak nak Y sama dengan. Gunakan algebra kamu. Ini kalkulator tak boleh tolong. Macam mana saya nak buat sehingga saya dapat Y sama dengan sahaja. Okay. Macam mana? Mula-mula saya pindah apa dulu? Hello? Siapa boleh jawab? Macam mana saya nak ubah ini sehingga Y sama dengan? Semua orang tak tahu buat ke? Ini macam buat soalan matematik. Ungkapkan. Okay? Ini persamaan cikgu bagi. Cikgu kata ungkapkan Y dalam sebutan S. Macam mana kamu buat?
Pindahkan X per 2. Okey, pindahkan S per 2 jadi apa? Tanpa tolak darab bahagi. Cikgu kena 1 tambah 1 tolak 1 darab 1 bahagi. Untuk S per 2 ni. Tolak. Tolak Okey, lepas tu Pindahkan 3. okey, pindahkan 3 tanpa tolak darab bahagi. Darab. Darab. So seluruh ini cikgu kena darabkan 3 So cikgu akan dapat 3 tolak 3 per 2 X. So kalau kamu banding dengan bentuk kecerunan Y sama dengan MX tambah C. Sebab kali ini S di belakang kan. So cikgu tulis di belakang. So kalau kamu tengok M kamu. Sama kan? Okay. Kalau kamu tidak tahu itu bentuk pindasan ataupun tak ingat apa cerita tentang bentuk pindasan, kalau cikgu bagi pula satu bentuk pindasan kepada awak, sebenarnya tak ada masalah Hanya awak ambil masa sikit, ubah kepada bentuk kecerunan yang awak biasa, tetap awak boleh baca nilai kecerunan awak dengan senang. Boleh Okay. So ini untuk yang kedua lah. So kalau ingat cara bentuk pindasan, awak boleh terkira dengan cepat. Tapi kalau tak dapat bentuk pindasan, tak boleh lah. Okey, kalau cikgu bagi bentuk am. Kalau cikgu bagi bentuk am, contohnya, ruangan tak ada di sini cikgu naik atas balik lah. Okey, katakan cikgu bagi satu bentuk am. 2S tambah jadinya. Dua S tambah 5Y sama dengan 4. Okey, contohnya Okey, so cikgu bagi satu bentuk am. Soalan saya, apakah kecerunan? So kalau bentuk am macam cikgu cakap, bentuk am tak boleh dapat apa-apa pun. So apa yang perlu kita ubah sehingga Y sama dengan lah. Ubah sehingga bentuk kecerunan. So pindah apa dulu? 2X. Okey, 2S pindah tanpa tolak darab bahagi. Tolak. Tolak. Okey, so Y. Macam nak pindahkan 5 tanpa tolak darab bahagi? Bahagi. Bahagi. So dia bahagi untuk semua So ini maksudnya 4 per 5 tolak 2 per 5 S. So kalau kamu banding dengan Y sama dengan MX tambah C. So apakah M kamu? Negatif 2 per 5. Dapatlah M kita sama dengan negatif 2 per 5. Boleh? So, kalau cikgu bagi satu persamaan garis lurus kepada kamu, dia 3 bentuk, 3 cara yang berbeza. Bentuk pertama, baca saja M dia. Bentuk pindasan, pakai rumus negatif pindasan Y bagi pindasan S. Bentuk ketiga, tukar kepada bentuk kecerunan terlebih dahulu, baru baca. Kalau kamu malas, cikgu tak bolehlah nak hafal semua ini, maka awak hafal kaedah ini. Hafal kaedah ini. Ini yang paling umum. Tukar kepada bentuk kecerunan terlebih dahulu. So kalau saya bagi awak bentuk kecerunan, tak payah buatlah. Benda itu saya tukar. So baca aja. Kalau cikgu bagi bentuk pindasan, tapi awak tak ertilah. So apa yang awak buat, macam cikgu tunjuk tadi, kamu ubah kepada bentuk kecerunan, lepas tu baca. Kalau cikgu bagi bentukan, itu memang tak ada pilihan. Itulah cara dia. Tukar kepada bentuk kecerunan, baca. Boleh Okey, tadi cikgu lupa tanya ini. Sepatutnya segaris kamu belum belajar kan? Segaris sudah belajar ke? Selari belajar kan? Ada belajar selari dah. Cikgu ingat ada, cikgu nampak. Tapi tak ingat tingkatan 2 ke tingkatan 3. Ada belajar tak selari? Kenapa? Kenapa? Ada belajar tak selari?
Tak ingat langsung? Tak ingat. Okey, tak apa. Di sini cikgu tidak ambil masa nak terangkan selari ini. Abaikan saja sebab nanti kita memang ada subtopik akan tengok selari semula. So kalau kamu tak ingat pun tak apalah sebab nanti cikgu terang sekali lagi di kawasan tu. Boleh ya? Okey, so itu berkaitan dengan kecerunan. So dalam tingkatan 3 sebenarnya awak sudah belajar 3. Sama ada awak tahu ke tak tahu Kalau bagi 2 titik macam mana cari kecerunan. Bagi 2 pindasan macam mana cari kecerunan. Kalau bagi persamaan garis lurus macam mana cari kecerunan. Okey, lepas tu kedua, cari pindasan Y. So cari pindasan Y yang paling senang ialah kalau cikgu sudah bagi graf. Baca je. Kalau cikgu ada bagi nombor ni, baca je. Tak payah buat apa-apa. Itu sebab awak faham apa maksudnya pindasan Y. Tempat graf potong pasi Y. So, apa nombor di situ, itulah jawapan dia. Okey. Tapi, kalau sekarang maklumat dalam bentuk berbeza. Kalau cikgu bagi 1 titik, macam cikgu terangkan tadi kalau cikgu bagi 1 titik, di mana yang ini ialah kosong. Okey? Yang ini ialah kosong. Maka kita boleh terus angkat koordinat Y dia ialah pindasan Y. Macam tadi 05, 5 itu pindasan Y. Tapi kalau cikgu bagi 15, minta maaf, tak tahu apa pindasan Y dia. Ya, itu tadi ada diterangkan. Dan secara logiknya lah, kalau sekarang cikgu ada kecerunan, cikgu ada pindasan X, boleh ke saya cari pindasan Y? Boleh. Boleh kan? Tengok ada ruangan tulisan. Okey, sebagai contohnya, katakan cikgu kata, garis itu kecerunan dia ialah 4. Pindasan S dia ialah 2. Soalan tanya, apakah soalan tanya apa ni? Bukan. Macam contoh. Okey. Aku ganggu awak. Okey. Kalau sekarang saya nak tahu apakah pindasan X. So kita pakai saja rumus ini. Macam nak isi? 4 sama dengan Tahu 4. Negatif. Pindasan Y tak tahu kan? Itu yang kita nak cari. So cikgu tidak galakkan kamu tulis Y tau. Okey. Kamu tulislah pindasan Y. Malas nak tulis pendek, panjang tulis ping Y pun tak apa. Supaya awak biasakan diri. Pindasan Y dengan koordinat Y adalah berbeza. Okey, pindasan X? 2. 2. Okey, macam nak selesaikan? Pindahkan 2. Pindahkan 2. Okey, untuk siapa kalau tak biasa pindah ke arah kiri punya, maka apa yang awak buat, tulis terbalik dulu. Negatif pindasan Y per 2 sama dengan 4. Okey, sekarang pindahkan 2. Macam mana pindahkan 2 itu? Tanpa tolak darab. Okey, darab. So kita dapat 8. Okey, sambung. Sudah. Tukar suka sama suka. Negatif pindasan Y. Sekarang negatif pindasan Y sama dengan 8. Soalan nak apakah pindasan Y? So, sudah. Tukar simbol. Tukar simbol sajalah. Okay. Cikgu pun tukarlah. Pindasan Y. So, tukar simbol. Tolak jadi tambah. Tambah jadi tolak. Terpulang kepada kamu cara cakap. Ada orang kata cikgu saya tukar semua tanda. Ada orang akan kata cikgu saya darab negatif 1 pun boleh. Cikgu saya bahagi negatif 1 pun boleh. Sama maksudnya. Boleh Okey. Yang ini. Kalau kamu diberi kecerunan dan 1 titik. Contohnya cikgu bagi. Kecerunan kamu ialah 4. Dan dia melalui titik 16. Contoh So 6 ini bukan pindasan Y sebab ini bukan kosong. Kalau ini kosong kita senang. Oh cikgu sudah ada pindasan Y dia 6. Tapi dia bagi kita 16. So kita tak ada maklumat tentang pindasan. So macam mana kita nak tahu apakah pindasan Y kita?
So, kamu adalah bentuk keturunan yang awak belajar sebelum ini, main masuk aja sebenarnya. Masukkan Y kamu, koordinat Y kamu, masuk ke dalam ini. 6. 6 sama dengan apakah 4? Apakah X kamu? 1. 1 tambah C. Okey? Lepas tu saya nak selesaikan ini. Darab 4 darab 1. Ha? 4 darab 1. Okey, 4 darab 1. So 4 tambah C sama dengan 6. Kalau tak biasa boleh tulis di sebelah sini ya. Okey, sambung. Bawa 4 pergi sana. Okay. Bawa 4 ke sebelah kanan. So jadi tanpa tolak darab pagi. Tolak. Tolak 6 tolak 4. Tolak. Okay, so bila kalau tanya apakah pindasan Y, kamu jangan lupa bila bentuk keturunan inilah maksudnya pindasan Y kan. So kamu tulis sajalah pindasan Y kamu ialah 2. Boleh ya? So kamu kena ambil masa hafal cikgu punya carta ini. Sebab banyak benda awak sudah belajar dalam form 2, form 3. Tapi waktu itu macam ni ya, form 2 belajar sikit, form 3 belajar sikit. Sekarang cikgu grupkan dalam satu jadual. Okey, keempat. Okey, kalau sekarang cikgu bagi bentuk-bentukan kepada kamu. Bagi persamaan garis lurus kepada kamu. So macam cikgu cakap lah, kalau cikgu bagi bentuk keturunan, oh senanglah cikgu nilai ini. Katakan cikgu bagi Y sama dengan 5S tolak 1. So apakah pindasan Y kamu? Tak payah apa-apa, cakap aja. Pindasan Y kamu ialah Negatif 1. Okey. Boleh? Lama-lama baru dengar suara lelaki sekejap. Okey, kalau cikgu bagi bentuk pindasan Y, bentuk pindasan, macam cikgu katalah, nombor yang di bawah Y itu ialah pindasan Y kamu. So kalau cikgu bagi S per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. So apakah pindasan Y? 4. Tak payah kira apa-apa. Dah tahu pindasan Y dia ialah 4. Yang paling susah atau paling kacau ialah kalau cikgu bagi bentuk am. 2S tambah 4Y sama dengan 3 contohnya. Okay, soalan tanya, apakah pindasan Y? So macam mana kita boleh buat? Okey, di sini cikgu cadangkan di bawah ialah kita tukar kepada bentuk keturunan. So maksudnya kita buat 4Y sama dengan 3 tolak 2. Tolak 2X. Okey. Lepas tu Y sama dengan bagi 4. So 3 per 4 tolak 2X 4. Ini boleh ringkaskan. So sini 3 per 4, sini 1 per 2. Okey. So apakah pindasan Y kamu? Bandingkan Y sama dengan MS tambah C. Y sama dengan MS tambah C. So apakah pindasan Y kamu? 3 per 4. 3 per 4. Okay. So bentuk keturunan terus baca, bentuk pindasan pun terus baca, bentuk am kamu kena ubah kepada bentuk keturunan baru baca. Ini ialah kaedah-kaedah khas. Okey. Kalau kamu rasa cikgu banyak sangat nak hafal, kamu boleh shortcut sikit pakai kaedah umum ini. Iaitu gantikan. Kalau nak cari pindasan Y, kita gantikan X sama dengan kosong ke dalam persamaan. Terus dapat jawapan. Tak kisah bentuk apa yang soalan bagi. Cikgu repeat balik soalan saya tadi. Kalau bentuk keturunan ini, kamu tengok saya pakai kaedah umum. Kaedah umum, gantikan S sama dengan kosong. So Y sama dengan 5, 0, 5.
tolak 1. Kira dapat tak negatif 1? Dapat. Dapat. Okey, tengok ini. Okey, gantikan S sama dengan 0. 0 per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Yang ini kalau siapa pakai calculator, kena shift calculate eh. Okey, siapa nak buat manual? 0 per 2? 0. 0 tambah Y per 4 sama dengan 1. So 0 tambah apa-apa, tak ada apalah kan. So apakah Y kita? 4. 4. Pun boleh terus tekan calculator gunakan shift calculate pun boleh dapat dia. Okay. Okay, bentuk am. So cuba bayangkan, saya tidak gunakan kaedah panjang-panjang itu, saya gunakan kaedah umum. So maksudnya 2 kali 0 tambah 4Y sama dengan 3. Yang ini, kalau siapa pakai calculator, shift calculate dia. Okey, yang buat manual. 2 kali 0. 0. 0. Tambah 4Y sama dengan 3. 0 tambah 0 tak ada apa. So 4Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 per 3 per 4. So nampak So kalau kamu gunakan kaedah umum, maka tak kisahlah apa bentuk dia, satu teknik pakai untuk ketiga-tiga bentuk. Okey. So terpulang kepada kamu lain kali bila cikgu tanya pindasan Y, mana satu cara kamu nak pakai? Kamu nak pakai baca bentuk kecerunan baca C, bentuk pindasan baca tempat B, bentuk am ubah kepada bentuk kecerunan lepas tu baca C dia. Boleh. Ataupun tak mahu hafal banyak-banyak, peningkan hafal kaedah umum ini sahaja. Boom, boleh. Okey, sampai sini okey? Okey. Okey, diberi raja cikgu sudah terangkan. So, untuk pindasan Y ada 5 kemungkinan. Nanti latihan mana satu diuji, kamu kena pandai-pandai tengok. Okey, sekarang kita pergi kepada pindasan X. Alamak, mesti nak habis sebab 2 kelas serentak hari ini. Okey, cikgu move kejap Okey. Kalau tidak nanti terputus. Ya. Okay. So, untuk pindasan X, kalau kamu banding dengan pindasan Y, dia lebih kurang sama. Okay. So, hanya titik baliklah. Kalau pindasan S, kamu kena pastikan kalau dia bagi koordinat kali ini, Y dia kosong. Y dia kosong. Okay. Y dia kosong. Baru kita boleh baca koordinat X dia sebagai pindasan S. Itu pun tadi cikgu pernah terangkan. Contohnya kalau cikgu bagi titik. Okay, cikgu bagi titik. Cikgu bagi titik 3, 0. Maka awak boleh terus kata cikgu pindasan S dia 3. Tapi syaratnya belakang mesti kosong lah. Kalau cikgu bagi 3, 1, sorry, tak ada maklumat. Okay. So sekali lagi, untuk soalan 2 ini. Tunggu kejap. Okey, untuk soalan 2 ini. Sama macam tadilah. Katakan sekarang cikgu bagi. Kecerunan ialah 4. Tapi kali ini cikgu bagi pindasan Y. Okey, pindasan Y. Sengaja cikgu bagi nombor sama. 2. Okey, cikgu tanya, apakah pindasan X? So, main masuk ke dalam rumus saja. Okey, masukkan. Apa dia? Apa dia? Halo. M kamu? 4. 4. Sama dengan negatif. Pindasan Y kamu? 2. 2. So, pindasan X lah kita nak cari. Okey, sambung. Macam mana?
Kalau tak boleh buat, kamu pun boleh pakai calculator, shift calculate 4 pakailah pink color punya sama dengan negatif 2 per yang ini kamu pakai X pink color punya. Kamu boleh dapat jawapan buat manual siapa erti? Kamu tak erti? Negatif 2 pindah. Negatif 2 pindah. So pindah jadi apa? Pindah jadi apa? 4 darab Pak, 4 tanpa tolak darab pagi? Darat je. Nah, itu yang susah. Darat. 2 awak di atas. 2 awak di atas. Cikgu tahu sebenarnya kamu tak pandai pindah benda di atas. Memang biasa kita pindahkan 2, tapi memandangkan awak tak erti pindahkan 2, kamu pindahkan pindasan S dulu. So dia jadi 4 pindasan sama dengan negatif 2. Ini boleh faham? Boleh. Nah, okey, maka pindasan X Negatif 2 bagi 4. negatif 2 bagi 4 iaitu negatif 1 per 2. Okey? Ataupun kita terangkan sebagai kita buat darab silang. 4 kali pindasan S, negatif 2 kali 1 pun boleh. Ulang kepada cara awak terangkan lah. Paling tak, pakai saja calculator. Shift calculate Boleh Boleh. Okay. So, sama juga. Dia pun ada kemungkinan kalau cikgu bagi persamaan, baca pindasan X. Okay? So, kalau cikgu bagi bentuk pindasan senanglah. Yang inilah pindasan X. Yang inilah pindasan X kita. Tapi kalau dia bagi kita bentuk ataupun bentuk kecerunan, kita tak boleh buat macam tadi. Sebab kalau awak ubah kepada bentuk kecerunan, mana tadi Nah, kalau kita ubah kepada bentuk kecerunan, mana dia? Okay, contohnya ini. Kita ubah kepada bentuk kecerunan pun tak guna. Sebab bentuk kecerunan tidak boleh baca pindasan X. Dia hanya boleh baca pindasan Y. Itu sebabnya kalau kamu tengok, cikgu tidak gunakan kaedah ubah kepada bentuk kecerunan untuk baca. Cikgu hanya gunakan gantikan Y sama dengan kosong ke dalam persamaan. Dia terbalik dengan pindasan, mana kita punya pindasan X punya. Kaedah umum dia, nak kecilkan sikit. Ni. Apa yang ini? Awak banding dengan ini. Hanya bezanya ialah kalau pindasan Y ganti S sama dengan kosong. Kalau pindasan S gantikan Y sama dengan kosong. Okey, kita cari ruangan baru untuk tulis Okey. Katakan sekarang cikgu bagi cikgu bagi bentuk, okey, ketiga-tiga bentuk lah. Okey, bentuk kecerunan. Apa-apalah sesuka hati saya. Satu lagi bentuk pindasan. Satu lagi bentukan. Okey. Kalau ikut kaedah khas kaedah khas yang disebutkan oleh dia ialah bentuk ini, bentuk pindasan senang. Cikgu baca saja. Baca pindasan X dengan apa nombor di bawah ini. So cikgu saya sudah dapat jawapan. Pindasan X sama dengan 2. Tapi untuk ini dengan ini tak boleh buat. Nak ubah dia kepada bentuk kecerunan pun tak guna sebab bentuk kecerunan tidak boleh baca pindasan X. Dia hanya boleh baca pindasan Y. So nak tak nak kita kena gunakan kaedah umum. Kaedah umum kamu ingat itu. Kalau cari pindasan X, Y yang kosong. Cari pindasan Y, X yang kosong. Terbalik punya. Nak cari pindasan X, Y kosong. So saya pun masukkan ini kosong. Sama dengan 3S tambah 2. Lepas tu selesaikan. Tapi yang tak boleh buat algebra boleh gunakan calculator, shift calculate Yang buat manual punya tu tulis balik dulu supaya kamu lebih biasa. Okey, sambung. Pindah apa dulu? Pindah 2. Okey, pindah 2 jadi
Tolak Tolak. Tolak Tolak dua. negatif. Okey, lepas tu pindah 3. negatif 2 bahagi 3. So kita dapatlah pindasan X kita ialah negatif 2/3. Okey. Kamu boleh juga terus pakai, bukan di sini. Kamu boleh juga terus gunakan calculator, shift calculate, dia terus bagi jawapan ini. Okay. So begitu juga untuk bentuk am. So cari pindasan X, siapa kosong? Pindasan X siapa kosong? Y. Y. Ingat terbalik. 2S tambah 3 kali kosong sama dengan 1. 2S tambah 3 kali kosong? Kosong. Kosong. So 2S sama dengan 1. S sama dengan 1/2. So kita kata pindasan X kita ialah 1/2. Okay? Siapa yang tak boleh buat menu ini, kamu boleh shift calculate terus dapat jawapan ini, tak ada masalah. Dan bentuk kaedah umum ini sebenarnya bukan untuk bentuk keturunan dan bentuk am saja. Bentuk pindasan nak buat pun boleh. Kita juga kata kan, selalu bentuk pindasan tak ingat pattern dia. Tak apalah, kita pakai teknik yang sama. Okey, nak cari pindasan X, siapa kosong? Pindasan X, siapa kosong? Y. Y. Okey, tambah 0/3 sama dengan 1. S per 2. 0 bagi 3. 0 bagi 3. Kosong. 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 So maksudnya S per 2 sama dengan 1. S sama dengan 2. 2. Kosong. Katalah pindasan X kita ialah 2. Nampak? Serupa je jawapan dia. Okay. So, terpulang kepada kamu untuk cari pindasan S, kamu nak hafal special untuk bentuk ini, yang lain tu pakai bentuk umum, ataupun cikgu tak maulah hafal banyak-banyak, cikgu hafal satu aja. Cari pindasan S, kan dy sama dengan 0. Lepas tu cari pindasan Y, X sama dengan 0. Sekali hafal untuk kedua-dua. Pun boleh, sesuka hati kamu. Okay? So itulah dia. Okay, persamaan garis lurus cikgu tak sempat, cikgu sebenarnya sudah extra masa sudah. Okay, so latihan untuk hari ini latihan 7.0. Okay, cari keturunan untuk inilah kalau cikgu bagi persamaan. Okay, cari pindasan Y. Kalau cikgu bagi garis titik, hati-hati mana kita boleh baca. Kalau cikgu bagi persamaan, kalau cikgu bagi persamaan, kalau cikgu bagi ini. Semua sudah. Okay, boleh. Okay. Cari pindasan S ini sudah. Okey. So latihan hari ini ialah kamu siapkan soalan 1, 2, 3. Soalan 4 pun sudah. Soalan 4 pun sudah. Soalan 5 pun sudah. Maksudnya soalan 1 sampai 5 lah. So kalau tak ingat, kamu rujuk balik kepada jadual inilah ya. Saya tutup contoh. Kamu boleh seperti lagi. So, kamu rujuk jadual ini untuk buat ya. Ini boleh, ini latihan untuk hari ini. Okey, itu stop record dulu. So ada apa nak tanya?